Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam, pagi Jumaat yang mulia ini dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kecerahan hati dan minda dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-93 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Yang bermaksud tidak menjadi dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang dahulunya pernah meminum arak dan mereka telah meninggal dunia sebelum turun ayat berkenaan dengan pengharamannya. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu, hinggalah ke akhir ayat. Para ahli tafsir meriwayatkan atau membawakan pelbagai riwayat dalam menerangkan sababun nuzul ayat ini, walaupun berbeza tetapi sangat hampir dari sudut maknanya. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah meninggal dunia beberapa orang dalam kalangan sahabat Nabi SAW sedangkan mereka meminum arak. Maka apabila turun ayat tentang pengharaman arak, telah berkata sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa bi ashabina alladhina matu wa hum yashrabunaha?" Bagaimanakah ya Rasulullah keadaan sahabat-sahabat kita yang dahulunya meminum arak dan mereka telah meninggal dunia? Maka turunlah ayat yang sedang kita bicarakan ini. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Qalu ya Rasulullah, ara'aita alladhina matu wa hum yashrabuna al-khamr?" Wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami tentang orang yang telah meninggal dunia sedangkan mereka meminum arak. Maka apabila turun ayat berkenaan dengan pengharaman arak, maka lalu soalan ini timbul ketika turun ayat berkenaan dengan pengharaman arak. Keturunlah ayat ini untuk menjelaskan atau menjawab persoalan tadi. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pada frasa fima ta'imu, iaitu pada sesuatu yang mereka makan, iaitu apabila mereka makan, mereka merasakan makanan itu dan merasa lazat dengannya, sama ada ia berbentuk makanan dan termasuklah juga dalam bentuk minuman, dan itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, iaitu berkenaan dengan arak. Maka ayat ini bermaksud tidaklah menjadi suatu kesalahan atau dosa ke atas orang-orang yang beriman maupun ke atas orang-orang yang beriman dan beramal salih fima ta'imu, dalam apa yang mereka ambil sebagai makanan maupun minuman.
sama ada arak ataupun selainnya yang tergolong dalam sesuatu yang diharamkan sebelum ia diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak ada dosa ke atas orang yang telah meninggal dunia sebelum pengharaman itu berlaku. Manakala firman Allah, idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat, sebagai suatu gesaan terhadap orang-orang beriman supaya menambahkan keimanan mereka, menambahkan ketakwaan mereka dan amal soleh mereka. Bermaksud apabila mereka bertakwa kepada Allah, apabila mereka beriman dan beramal soleh serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya mereka akan menerima segala perintah Allah dengan sepenuhnya dan terus menerus dalam keadaan beriman dan terus memperbanyakkan amal soleh mereka. Thumma taqaw wa amanu, kemudian mereka berterusan dalam ketakwaan itu, dalam memenuhi hati mereka dengan ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengulangan thumma taqaw wa amanu wa amilus solihat, thumma taqaw wa amanu ini adalah bagi menjelaskan betapa seseorang mukmin itu wajib meneruskan atau wajib berterusan keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten, disertai dengan berpegang teguh terhadap segala tuntutan keimanan dan ketakwaan, iaitu mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Thumma taqaw ahsanu, kemudian mereka beriman, kemudian mereka bertakwa dan memperbaiki amal mereka. Ia juga merujuk kepada sebelumnya bagi menegaskan maksud konsistensi atau penerusan dalam memelihara ketakwaan sepanjang hidup mereka, disertai dengan al-ihsan, melakukan kebaikan kepada diri mereka sendiri dengan memperbanyakkan amal soleh dan apa jua tindakan yang mereka mampu untuk melaksanakan kebaikan itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat suka kepada orang yang memperbaiki amalannya, untuk menegaskan suruhan sebelumnya supaya orang-orang yang beriman sentiasa menjaga keimanan, ketakwaan dan ihsan kepada yang ada pada diri mereka. Pada masa yang sama, memuji orang yang berpegang teguh dengan bersungguh-sungguh sepanjang hidup mereka melihara sifat-sifat yang mulia itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di antara maksud ataupun temanya ialah untuk menjelaskan satu sudut daripada sudut-sudut tentang rahmat Allah, tentang kasihan belas Allah kepada hamba-hambanya apabila Allah menjelaskan kepada mereka sesungguhnya sesiapa yang pernah meminum arak atau pernah bermain judi atau melakukan apa yang seumpamanya yang pernah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang selepas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mati sebelum pengharaman tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkannya, tidak menghukum atas perbuatan itu, kerana Allah hanya menyalahkan perbuatan tersebut sebaik sahaja perbuatan itu diharamkan, bukan sebelum ia diharamkan. Di antara persoalan yang dibawakan dalam menjelaskan ayat ini di sisi ulama tafsir ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi tidak memberi ataupun tidak menyalahkan atau tidak menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan meminum arak ataupun memakan sesuatu itu. Ayat ini seolah-olah menunjukkan bahawa Allah mensyaratkan adanya keimanan dan ketakwaan, sedangkan ia adalah suatu yang juga terangkat daripada orang-orang kafir itu sendiri. Maka dijawab oleh para ahli tafsir juga bahawa menafikan atau menolak kesalahan ataupun tidak menyalahkan, tidak membebankan, memberatkan terhadap orang yang meminum arak ataupun berjudi sebelum pengharaman ini bukanlah disyaratkan dengan idza mattaqaw wa amanu, tidaklah disyaratkan dengan apa-apa syarat, termasuklah syarat keimanan dan ketakwaan dan keimanan. Namun bila disebut di dalam ayat ini idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat, bila mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh, hanyalah semata-mata untuk memuji orang-orang beriman, memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in
dan sebagai satu dalil bahawa inilah sifat yang ada pada mereka itu, walaupun mereka ketika itu pernah melakukan perkara-perkara yang ketika itu tidak haram, namun adalah suatu yang masih belum diharamkan, maka ia tidak menjadi suatu penafian terhadap keimanan, ketakwaan dan kebaikan mereka. Dan pastinya bagi mendatangkan rasa ketenangan di dalam hati para sahabat, supaya mereka yakin bahawa apa yang mereka lakukan dahulu, meminum arak, berjudi dan sebagainya sebelum pengharamannya, maka ia tidak dianggap sebagai dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara persoalan lain dibangkitkan oleh para ahli tafsir ialah pengulangan di dalam ayat ini, yang mana kataan at-taqwa diulang buat pertama kalinya bersama dengan keimanan dan amal soleh. Kemudian diulang lagi bersama keimanan untuk kali kedua, dan kemudian kataan at-taqwa diulang bersama-sama dengan al-ihsan. Maka apakah hikmah di sebalik ini? Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa ketakwaan yang pertama ialah ketakwaan yang dibuktikan dengan menerima atau mematuhi perintah Allah dengan penuh keimanan dan dibuktikan dengan perbuatan. Adapun ketakwaan yang kedua ialah ketakwaan yang berterusan, yang tetap dengan beriman dan mempercayai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketakwaan yang ketiga pula adalah ketakwaan dengan al-ihsan dan dengan menghampirkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang sunat. Maka pengulangan takwa di dalam ayat ini adalah untuk menegaskan kewajipan memenuhi hati orang-orang mukmin. Bermaksud orang-orang yang beriman wajib memenuhkan hati-hati mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara, menjaganya dan berterusan di dalam ketakwaan sehingga sampai akhir hayatnya. Juga menunjukkan bahawa sekiranya orang yang beriman itu istiqamah dalam ketakwaannya, dalam usahanya menjaga apa juga perintah dan larangan Allah, pasti akan secara beransur-ansur akan meningkat keadaannya, akan meningkat darjatnya daripada suatu tahap kepada suatu tahap yang lebih baik, sehinggalah keimanannya dan ketakwaannya mencapai martabat al-ihsan, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-ihsan itu, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu ialah kamu beribadah dan menyembah Allah seperti kamu dapat melihat Allah, dan sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, kamu beriman dan percaya bahawa Allah melihat kamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.